Hassan Karim dakwa PMX beri kebenaran kritik kerajaan. PAS yakin momentum gelombang hijau bertahan sehingga PRU 16. Taqiyuddin gesa kerajaan perjelas tuduhan jenayah terhadap GISP. Dewan Rakyat perang mulut, MPPN persoal DAP di Kelantan. Kerajaan digesa perjelas situasi sebenar kehilangan beras tempatan. SPRM dedah jumpa bukti baharu berkait skandal konsesi pasir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Sama saya Mirakilah dalam Netstep News edisi petang. Jangan lupa ikuti kami di semua platform Netstep Malaysia. Hassan Karim mendakwa mendapat restu daripada Perdana Menteri Datuk Seri Anwar untuk mengkritik kerajaan. Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Karim ditegur Setiausaha Agung PKR Fuziah Saleh kerana lantang mengkritik kerajaan dan prestasi Perdana Menteri walaupun posisinya berada di dalam parti kerajaan. Beliau mendakwa Datuk Seri Anwar memberi lampu hijau kepadanya untuk menulis apa sahaja yang menentang kerajaan walaupun beliau telah diberi amaran dikenakan tindakan disiplin. Memetik laporan daripada FMT, beliau menerima nasihat Perdana Menteri itu namun mengakui kadangkala terlanggar pesanan berkenaan. Terdahulu Fuziah dalam temu bual bersama FMT menggesa Hassan mengemukakan pandangan dan kebimbangan melalui saluran dalaman bukannya membuat kenyataan umum. Awal tahun ini, Fahmi yang juga Menteri Komunikasi memberi teguran keras kepada Ahli Parlimen dua penggal dan bekas Ketua PKR Johor itu supaya berhenti campur tangan dalam hal ehwal dalaman parti Sekutu PH. Kenyataan itu susulan tindakan Hassan menggesa UMNO menggantikan presidennya Zahid Hamidi bagi mendapatkan semula keyakinan pengundi Melayu terhadap parti itu. Mursyidul Am PAS Hashim Jassin yakin PAS semakin menjadi parti pilihan dalam kalangan profesional dan bukan lagi sekadar parti pak lebay. Beliau mendakwa PAS berjaya meletakkan calon dalam kalangan profesional pada pilihan raya sebelum ini dan bukannya bergantung kepada tokoh agama semata-mata. Katanya menerusi utusan Malaysia, PAS sekarang juga sudah menjadi parti tunjang orang Melayu Islam yang dahulunya mereka bergantung kepada UMNO. PAS ketika ini mentadbir kerajaan negeri Kelantan, Terengganu, Kedah dan Perlis. Sebelum ini media melaporkan bahawa hubungan antara Presiden PAS Abdul Hadi Awang dan Presiden Bersatu Muhyiddin Yassin menjadi dingin berikutan keputusan PAS mempertahankan jawatan partinya. Sumber itu menyatakan bahawa keputusan Muhyiddin untuk mempertahankan jawatan Presiden partinya walaupun sebelum ini berkata sebaliknya menghalang rancangan PAS untuk mengetengahkan naik presidennya Ahmad Samsuri Mokhtar sebagai calon Perdana Menteri untuk pembangkang pada pilihan raya umum akan datang. Hashim turut melahirkan keyakinan bahawa momentum gelombang hijau akan berterusan sehingga pilihan raya umum ke-16. Setiausaha Agung PAS Datuk Seri Taqiyuddin Hassan menggesa kerajaan menjelaskan jenayah terancang yang dilakukan oleh pemimpin dan pengikut Global Ikhwan Service and Business Holdings GISBH yang didakwa di mahkamah semalam. Beliau yang juga Ahli Parlimen Kota Baru dalam masa yang sama mempertikaikan penahanan individu-individu yang terlibat di bawah Akta Kesalahan Keselamatan Langkah-Langkah Khas SOSMA 2012. Semalam, Ketua Pegawai Eksekutif CEO kumpulan itu, Datuk Nasruddin Muhammad Ali, isterinya Datin Azura Mat Yusof dan 20 lagi individu didakwa di Mahkamah Session Selayang atas pertuduhan menjadi ahli kumpulan jenayah terancang. Nasruddin pada 16 Oktober lalu merupakan antara 16 individu yang ditahan semula di bawah SOSMA. Sementara itu, Taqiyuddin memuji tindakan Ahli Parlimen Jelutong RSN Raya yang konsisten memperjuangkan penentangan terhadap akta tersebut. Katanya Perikatan Nasional juga menentang penyalahgunaan akta tersebut termasuk Akta Hasutan 1948 yang disifatkannya disalahguna terhadap pemimpin pembangkang.
Dalam perdana itu, Raya mengumumkan menawarkan khidmat guaman percuma kepada ahli kumpulan GISPH yang ditahan di bawah SOSMA. Peraduan bersama Netstep TV kembali lagi. Jom menangi hadiah menarik setiap minggu dan grand prize setiap 3 bulan. Peraduan ini terbuka untuk semua. Anda hanya perlu menjawab 2 soalan yang akan dipaparkan pada setiap hari Rabu. Dan jawab 2 soalan tersebut dengan betul di ruangan komen dalam Netstep News edisi petang pada Jumaat ini 25 Oktober 2024. Kami akan hubungi pemenang bertuah untuk pemberian hadiah. Berikut adalah soalan untuk minggu ini. Bilakah CEO GISP ditangkap oleh polis? Berikan nama tajuk utama berita Netstep yang paling tinggi view pada minggu lepas. Dan lengkapkan slogan, saya suka menonton Netstep TV kerana... Peserta yang menjawab dengan betul dan slogan terbaik akan dipilih sebagai pemenang. Jangan lupa screenshot dan sertakan dalam link Google Form yang disediakan di ruang description berita Netstep News edisi petang Jumaat 25 Oktober 2024. Keadaan Dewan Rakyat tiba-tiba menjadi hangat apabila ada seorang ahli parlimen pembangkang yang secara tiba-tiba mencelah ketika perbahasan rang Undang-Undang Perbekalan 2025. Ia bermula apabila ahli parlimen Pendang Datuk Awang Hashim mengeluarkan kenyataan mendakwa berkemungkinan Kelantan tiada parti DAP. RSN Raya membantah kenyataan tersebut dan menyifatkan ia sebagai jahat kepada DAP. Seterusnya, Chong Zemin mendakwa Awang Hashim sengaja mengeluarkan sangkaan jahat terhadap DAP kerana parti itu sememangnya mempunyai cawangan di negeri tersebut. Jelaskan perkara itu, Awang berkata beliau hanya menimbulkan persoalan kemungkinan ketiadaan DAP dalam Kelantan membuatkan negeri tersebut aman. Bagaimanapun, Datuk Muhammad Shahar Abdullah yang bertindak sebagai timbalan yang dipertua sementara Dewan Rakyat tidak menghiraukan pertelagahan itu, seterusnya meneruskan perbahasan Dr. Halimah. Pembangkang mendakwa wujudnya situasi padi yang dihantar ke kilang untuk diproses sebagai beras putih tempatan namun akhirnya keluar sebagai beras import. Perkara itu dibangkitkan Muhammad Misbahul Munir Masduki yang memaklumkan ini diperkatakan apabila masyarakat mendapati ketiadaan bekalan beras putih tempatan di pasaraya atau kedai-kedai runcit. Timbalan Menteri Pertanian dan Keterjaminan Makanan Arthur Joseph Kurup kemudiannya memberitahu bahawa kerajaan akan mewujudkan peraturan baru dalam mengekang kejadian seperti dakwaan berkenaan. Beliau bagaimanapun mencadangkan siasatan perlu dikawal di bahagian kawal selia padi dan beras untuk pergi ke kilang-kilang melawat adakah betul bahawa tuduhan itu ada campuran antara beras putih tempatan dan beras import berlaku. Sebelum ini, berita melaporkan permintaan terlalu tinggi terhadap beras putih tempatan menjadi antara punca ia sukar didapati dengan kebiasaannya stok bahan mentah itu habis dalam tempoh yang pantas setiap kali masuk ke pasaran. Keadaan itu seterusnya menimbulkan salah faham dalam kalangan rakyat yang menyangkakan beras tersebut hilang atau tiada di pasaran. Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia SPRM menemui petunjuk baru membabitkan siasatan dakwaan rasuah konsesi perlombongan pasir babit Menteri Besar Selangor Peberbadanan atau MBI. Ketua Pesuruhjayanya Azam Baki bagaimanapun berkata pihaknya tidak boleh mendedahkan perkara itu kerana masih mengumpul keterangan daripada saksi. Mengenai individu berpengaruh yang akan ditahan seperti dikatakan sebelum ini, Azam memberitahu SPRM masih mengumpul bukti dan melihat sama ada hasil keterangan menjurus kepada individu terbabit atau sebaliknya. Dalam perkembangan sama, beliau berkata setakat ini tiada tangkapan baharu dilakukan dan bekas Ketua Pegawai Operasi COO MBI yang direman 7 hari sudah dibebaskan. Katanya SPRM turut menyerbu 9 permis di sekitar Lembah Kelang namun tidak ada sitaan permis atau kenderaan dilakukan kerana tiada keperluan. Media sebelum ini melaporkan agensi anti rasuah itu menggeledah sebuah pangsapuri yang didakwa dijadikan safe house seorang ahli politik berpengaruh dan menemui sejumlah mata wang asing bernilai sekitar 5 juta ringgit. Sekian untuk edisi petang ini.
Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstab News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstab Malaysia dan subscribe YouTube Netstab TV. Netstab Malaysia, bersama melangkah dengan yakin. Saya Merekilah, Assalamualaikum dan salam sejahtera.